Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan siaran ini insya-Allah merupakan bahagian yang kedua sekaligus bahagian yang terakhir dari dua bahagian berhubung dengan sejarah hidup Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang digelarkan sebagai pembuka kota Mesir, dan ini berlaku di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang begitu banyak meninggalkan jasa yang besar, yang hebat, sehingga sampai sekarang ini negara Mesir dianggap sebagai salah satu di antara negara Islam yang ulung, yang melahirkan ramai para alim ulama. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah memang pada ketika itu orang-orang Mesir belum digelarkan ataupun dinamakan Republik Arab Mesir. Kalau sekarang ini disebut Arab, sebab ia bermula daripada sejarah Amr bin Al-As radhiyallahu an yang membuka negeri Mesir, dan ini menyebabkan ramai orang-orang Arab, termasuklah dari semenanjung tanah Arab, Makkah, Madinah, Yaman dan sebagainya, berhijrah ke sana. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita telah sama-sama hayati dalam siaran yang lalu, di mana Amr bin Al-As radhiyallahu an, walaupun bermula sejarah yang dikenali tentangnya adalah beliau ini merupakan orang yang boleh dikatakan penentang tegar terhadap dakwah Nabi SAW, sama seperti ayahnya. Namun hidayah Allah Subhanahu wa taala apabila menetap masuk ke dalam jiwa dan hati sanubarinya, ia amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak daripada itu ia melakukan perkara-perkara yang banyak menyumbang kepada Islam. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan satu penghormatan dan kepercayaan kepadanya, iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ataupun meminta daripada beliau untuk berdakwah di Oman, dan pada ketika itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya ketika Rasulullah wafat, Amr bin Al-As radhiyallahu an berada di Oman. Ini seperti mana yang kita telah pun sama-sama hayatinya dalam siaran yang lalu. Meskipun sahabat yang begitu hebat, yang begitu banyak jasanya dalam agama Islam kita ini, khususnya dalam penyebaran Islam di kawasan-kawasan yang baru, termasuk Mesir, pun masih ada ataupun terdapat orang-orang yang tak senang, maaf, mungkin perkataan yang lebih sesuai, orang-orang yang membenci kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Selalu ditonjolkan Amr bin Al-As pada 3 perkara
di mana tiga perkara ini seakan-akan menjadi hujah yang menyokong rasa kebencian mereka terhadap Amr bin Al-As. Kita tak nak berkatakan tentang orang-orang di luar Islam. Kita ingin melihat ataupun ingin memperkatakan orang-orang Muslim sendiri. Memang terdapat orang-orang Islam yang membenci Amr bin Al-As. Pertama, mereka sering mengungkitkan bagaimana permusuhan Amr bin Al-As kepada Nabi SAW dan para sahabat. Ia sampai berusaha mewakili orang-orang Quraisy pergi ke Al-Habasyah untuk mempengaruhi An-Najasyi. Ini diungkit-ungkit. Jamaah yang dirahmati Allah. Perkara ini adalah sebelum Islam. Bayangkan, fikirkan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang itu pembuat maksiat ke, orang itu penentang Islam sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ini adalah Tuhan yang memberi pengampunan kepada segala bentuk dosa. Ini termasuk dosa, kecuali dosa syirik lah. Ini termasuk dosa, apa yang dikatakan dosa penentangan mereka sewaktu mereka ini sebelum Islam. Kita dah lalui jamaah dirahmati Allah dalam siaran-siaran yang lalu. Bagaimana para sahabat ini, mereka memang sebelum Islam menentang Islam itu sendiri. Walaupun mereka ini tergolong dalam golongan penentang yang tegar, seumpama Amr bin Al-As, malah seumpama ayahnya sendiri. Tapi Amr bin Al-As berbeza dengan ayahnya, mati sebagai seorang kafir. Sedangkan Amr bin Al-As telah memeluk Islam. Malah ia mencintai Islam lebih daripada segala-galanya. Ia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada sesiapa pun. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah kerana kesalahan seseorang itu sebelum Islam, ia diungkit-ungkit, ditimbul-timbulkan, seakan-akan tiada kemaafan diberikan kepadanya? Sedangkan Allah sendiri mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama yang sering diguna pakai oleh orang-orang yang membenci Amr bin Al-As dengan hujah mengatakan, tengoklah Amr bin Al-As, dia mewarisi kejahatan ayahnya. Ayahnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kata-katanya ataupun memetik kata-katanya dalam surah Yasin. Apabila ayahnya, iaitu Al-As bin Wa'il, yang Nabi SAW menjelaskan, orang-orang yang dah meninggal dunia nanti kelak akan dikembalikan ataupun dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dia tak percaya si Al-As bin Wa'il. Ini ayahnya ni. Ayah Amr bin Al-As. Dia tak percaya. So, dia pergi ke kubur orang tuanya. Dia korek kubur tu. Dia jumpa beberapa tulang belulang. Dan ia masukkan ke dalam guni, ke dalam karung. Dan dia bawa depan Nabi. Dan dia campakkan. Bila dia campakkan, dia mengungkapkan kata-kata, Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang yang dah reput ini? Siapa? So dia cabar Nabi, sehingga kan kata-katanya
dipetik sehingga difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini kejahatan ayahnya. So anaknya Amr bin Al-As ini mewarisi kejahatan ayahnya. Tapi jamaah dirahmati Allah, kisah Amr bin Al-As sebagai penentang tegar ini sebelum Islam. Sebelum ia memeluk agama Allah. Lalu, apakah wajar perkara seperti ini diungkit-ungkit? Kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lalu. Sedangkan sahabat ini tergolong dalam golongan sahabat yang besar. Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya Rijal Haular Rasul yang kita jadikan sandaran dalam siaran ini maupun siaran-siaran yang lalu. Ia menyenaraikan Amr bin Al-As ini sebagai salah seorang sahabat hebat yang melingkungi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama jamaah dirahmati Allah. Kedua, hujah yang digunakan oleh orang-orang yang membenci kepada Amr bin Al-As ini. Sewaktu Amr bin Al-As radhiyallahu an menjadi governor di Mesir di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, pernah terjadi satu peristiwa. Peristiwa yang antara lain lebih menonjolkan tentang keadilan Umar. Malah kata-kata Umar sehingga diungkapkan, kata-kata yang begitu indah diungkapkan oleh Umar diguna pakai dalam dasar Islam membasmi perhambaan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ungkapkan sedikit kisah tersebut. Pada suatu hari, dicatatkan anak kepada Amr bin Al-As, dikatakan Abdullah. Abdullah anak kepada Amr bin Al-As ini, ia bertanding dengan seorang pemuda Mesir. Sebahagian kitab meriwayatkan pertandingan lumba lari. Sebahagian kitab mencatatkan iaitu pertandingan gusti, wrestling. Bertandinglah pemuda Mesir dan Abdullah anak kepada Amr bin Al-As yang ketika itu Amr bin Al-As adalah governor Mesir yang dipilih, yang dilantik oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Berlaku pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, pemuda Mesir berjaya mengalahkan Abdullah anak kepada Amr. Abdullah kalah. Bila kalah, dia tak puas hati. Dan ia menunjukkan rasa hampa serta kemarahannya dengan ia mengambil cabuk dan dia sebat pemuda Mesir itu. Pemuda Mesir yang menang tu, dia cabuk. Bila dia cabuk, dengan angkuhnya dia mengatakan, rasakan ini daripada anak seorang governor. Yang dimaksudkan anak seorang governor, iaitu governor Mesir, Amr bin Al-As. Jadi pemuda Mesir ini yang memenangi pertandingan tersebut, ia begitu tersinggung dan merasa sakit yang dirasakan akibat sebatan cabuk oleh Abdullah ini. Lantas pemuda Mesir ini, orang biasa, pemuda Mesir ini dari Mesir pergi ke Madinah. Perjalanan bukan dekat jamaah. Menempuh padang pasir dan sebagainya. Sampai di Madinah, pemuda Mesir ini bertemu dengan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ia mengadukan kepada Umar tentang hal tersebut.
Ia bertanding dengan anak Amr bin Al-As. Dalam satu pertandingan, dia menang. Tapi anak Amr bin Al-As ini, Abdullah ini tidak puas hati dan memukulnya dengan cara sebat dengan cabuk. So, Umar bila dah mendengar aduan ini, Umar pun mahu siasatlah. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengutuskan satu surat, sepucuk surat untuk disampaikan ke governor, ke Amr bin Al-As, meminta supaya Amr bin Al-As radhiyallahu an ke Madinah, datang ke Madinah bersama dengan anaknya yang bernama Abdullah ini. Dari Mesir pergi ke. Bila kedua-dua beranak, Abdullah dan ayahnya Amr bin Al-As ini tiba di Mesir, Umar mengundang mereka dan pemuda Mesir itu pun berada sama. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah, "Kamu kenal anak muda ni?" Abdullah tengok-tengok balik. "Ya, saya kenal." "Bagaimana kamu boleh kenal?" "Oh, pernah kami bertanding dalam satu pertandingan." "So, kesudahan daripada pertandingan itu bagaimana?" tanya Umar kepada Abdullah. Abdullah secara jujur ia menjawab, "Pemuda ini menang. Dalam pertandingan tersebut saya kalah. Jadi apa yang kamu lakukan?" Maka Abdullah mengatakan, "Saya memukulnya. Saya sebat dia dengan cabuk." "Benarkah begitu, wahai pemuda Mesir ini?" Pemuda Mesir mengiyakan. "Apa kata-kata yang engkau keluarkan sewaktu engkau sebat dia?" Umar bertanya kepada Abdullah. Abdullah menjawab, "Kalau tak silap saya lah, bila saya sebat dia, saya mengatakan, rasakan ini daripada anak Governor Mesir." Maka Umar pun mencapai satu cabuk, serahkan kepada pemuda Mesir, "Pegang ini." Umar mengatakan, "Sekarang ini ambil balasanmu. Tuntut hakmu ke atas Abdullah. Pukul dia sebagaimana dia pukul kamu. Sebat dia sebagaimana dia sebat kamu." Okey. Maka pemuda Mesir ini pun pukullah. Sebat Abdullah. Berapa kali dia sebat? Dia sebat sekali je. "Kalau begitu, saya pun nak sebat sekali je. Saya tak akan sebat lebih." So, dia sebat sekali. Bila dah selesai sebat, lalu pemuda Mesir ini nak menyerahkan cabuk tu kepada Saidina Umar. Khalifah. Umar mengatakan, "Pegang. Sekarang ini dengan cabuk itu kau pergi sebat ayahnya, Amr bin Al-As. Pergi sebat." Pemuda Mesir ini merasakan, "Wahai Khalifah, saya telah dapat hak saya. Iaitu bila mana Abdullah, anak Amr bin Al-As ini sebat saya sekali, saya dah tuntut. Dah. Saya pun dah puas hati. Keadilan telah tercapai." Umar mengatakan, "Engkau sebat ayahnya." Dalam sebahagian riwayat, dalam sebahagian kitab ada menyebutkan, engkau sebat kepala bapa dia, kepala botak bapa dia. Amr bin Al-As ketika itu mencukur rambutnya. Jadi bermakna kepalanya botak lah. Jadi kau sebat kepala botaknya. Pemuda Mesir ini mengatakan, "Kenapa? Ayahnya tidak bersalah." Umar mengatakan, "Kerana jawatan bapaknya inilah anaknya begitu." So, kita pegang kata-kata ni. Kerana jawatan bapaknya inilah, iaitu jawatan governor, anaknya jadi begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu kata-kata Umar keluarkan. Tapi pemuda Mesir ini tetap enggan, tidak mahu. Dia merasakan dah cukup adil tindakan Saidina Umar itu. Lalu Umar
memandang kepada Amr bin Al-As. Umar ibn al-Khattab, khalifah, mengatakan, "Mata sta'badtumun nas, waqad waladathum ummahatuhum ahrara." Itu yang kita sebutkan tadi. Kata-kata yang diungkap oleh Sayyidina Umar cukup indah. Mata sta'badtumun nas. Sejak bila kamu memperhambakan, menjadikan manusia itu sebagai hamba? Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sedangkan ia dilahirkan oleh ibu dia sebagai orang merdeka. Sejak bila engkau jadikan dia sebagai hamba? So, maknanya, jangan bezakan manusia ini dengan jawatan-jawatan, dengan gelaran-gelaran, dengan pangkat-pangkat tertentu. Setiap manusia dilahirkan sebagai orang merdeka. Itu dia yang kita katakan. Kata-kata yang diguna pakai oleh dunia Islam, para alim ulama kita malah sebagai antara lain yang menyokong prinsip Islam membasmi perhambaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, poin kita di sini adalah peristiwa ini dianggap sebagai hujah yang kedua. Orang-orang membenci Amr bin Al-As. Tengok, ayahnya kalau dah berperangai macam tu, anaknya ikut. Anaknya jadi angkuh. Tengok ayahnya dulu. Maksudnya Al-As bin Wa'il. Ayahnya angkuh tak? Angkuh. Tengok Amr. Ini yang poin mereka kan. Angkuh. Sebab itu turun kepada anaknya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah. Tidak wajar peristiwa ini dikaitkan dengan Amr bin Al-As. Ibarat Amr bin Al-As tidak mewariskan sikap tersebut kepada anaknya. Ialah kadang-kadang si anak ni kerana ayahnya seorang berpangkat, dia jadi lebih pula. Lebih. Jadi kata orang tu over lah kan. Tak sepatutnya. Jadi jamaah dirahmati Allah, hujah ini ataupun kisah ini dijadikan sebagai hujah untuk membenci Amr bin Al-As adalah sesuatu yang amat tidak adil. Ini yang kedua. Hujah orang-orang membenci Amr bin Al-As. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu dalam majlis tahkim. Iaitu peristiwa yang terkait dengan peperangan Siffin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, apabila khalifah yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sewaktu menjadi khalifah, Uthman bin Affan pernah melantik Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi governor di daerah Syam. Dan mengekalkan Amr bin Al-As menjadi governor Mesir. Itu perlantikan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hubungan Muawiyah dengan Amr bin Al-As memang rapat. Sejak malah lebih awal lagi, sebelum Islam lagi. Baiklah. Yang ingin kita lihat adalah apabila Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, orang-orang masih lagi mempertikaikan dan mempersoalkan sebab-sebab kenapa ia dibunuh. Di samping itu, jawapan yang masih belum terungkai. Siapa pembunuhnya? Sebab dilihat di hari-hari sebelum berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, terdapat orang-orang Iraq yang berligar-ligar daripada Baghdad, daripada Basrah datang ke Madinah, berligar-ligar kepung rumah Uthman bin Affan radhiyallahu an.
termasuk beberapa anak sahabat seumpama Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abu Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukannya apa? Kerana berita palsu yang disebarkan, fitnah yang dilontarkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, banyaklah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, fitnah-fitnah yang ditimbulkan inilah yang akhirnya membawa kepada sebab-sebab mereka ini kononnya berhujah Uthman wajar dibunuh. Yang ingin kita lihat adalah daripada situ Saidina orang-orang yang menyokong ataupun orang-orang yang menyokong Saidina Ali, dilihat sebahagian mereka adalah orang-orang yang terlibat semasa pengepungan rumah Saidina Uthman dikepung di hari-hari sebelum Saidina Uthman dibunuh. Menyokong. Dan ini menyebabkan antara lain penyokong ataupun orang-orang Muawiyah yang berada di Syam meletakkan curiga kepada Saidina Ali. Memang hakikatnya Saidina Uthman telah terbunuh. Saidina Ali mungkin tidak terlibat. Tetapi orang-orang yang menyokong Saidina Ali mungkin terlibat. Kita selesaikan isu ini dulu. Sedangkan Saidina Ali kerana didorong ataupun para penyokongnya yang lebih lah, orang-orang Basrah, orang-orang Kufah dan sebagainya, mereka ini menggembar-gemburkan Saidina Ali lah yang wajar menjadi khalifah yang keempat selepas Uthman. Dalam waktu yang sama, orang-orang Syam melantik, memilih Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah selepas Saidina Uthman. Lantaran itulah jamaah dirahmati Allah, Saidina Ali yang dalam peperangan Jamal, selepas itu diikuti pula dengan peperangan Siffin, disokong oleh orang-orang yang mahukan konon-kononnya Saidina Ali inilah orang yang paling berhak, orang yang paling layak untuk menjadi khalifah. Berlakulah peperangan Siffin. Dalam peperangan Siffin ini jamaah dirahmati Allah, kumpulan yang menyokong Saidina Ali hampir-hampir menang dalam pertempuran. Memang ia merupakan salah satu di antara detik-detik hitam dalam sejarah umat Islam. Tak dapat kita nafikan. Tapi bagi kita, mereka yang terlibat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, baik Saidina Ali mahupun Muawiyah. Bagi kita Abu Musa Al-Asy'ari mahupun Amr bin Al-As, sejarah yang sedang kita perkatakan sekarang ini, adalah para sahabat. Tempat mereka cukup istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Apabila tentera yang dipimpin oleh Saidina Ali hampir-hampir menang dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Siffin, maka tentera dan prajurit Muawiyah, malah ada sejarah yang mengatakan Amr bin Al-As sendiri yang dari Mesir datang ke Syam atas permintaan Muawiyah untuk menyokongnya. Amr bin Al-As angkat mushaf, kitab suci Al-Quran, mengatakan kita perlu berdamai, perlu selesaikan peperangan ini dengan kitab Al-Quran. Sebahagian riwayat menyatakan yang mengeluarkan kata-kata itu adalah Amr bin Al-As. Sebahagian riwayat menyebutkan Muawiyah sendiri. Sebahagian menyebutkan salah seorang pemimpin tentera Muawiyah. Yang penting untuk kita lihat adalah Quran diangkat sebagai menunjukkan kita berhenti daripada berperang dan kita putuskan sebagaimana keputusan secara syura. Okey. Maka ditetapkan satu hari
hari dan tempat untuk diadakan satu majlis perbincangan untuk memilih siapakah yang layak menjadi ataupun yang sesuai untuk menjadi khalifah selepas Osman bin Affan. Jamaah yang dirahmati Allah. Hari dan tempat yang ditetapkan tiba. Berkumpul di tempat yang ditentukan dan diadakan perbincangan tersebut. Itulah yang dinamakan majlis tahkim. Maka Muawiyah diwakili oleh Amr bin Al-As. Sedangkan Sayyidina Ali meminta daripada seorang sahabat yang dah lanjut usia pada ketika itu, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, untuk mewakilinya. So bertemu. Bermula majlis tahkim ini dengan pujian-pujian Allah, penghormatan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Maka Abu Musa diminta untuk memulakannya dahulu. Yalah, dia lebih senior daripada segi usia. Para sahabat menghormatinya. Jadi Abu Musa buat declare ataupun buat kenyataan, pengakuan, saya sebagai mewakili, kata lebih kurang lah kata-kata Abu Musa, saya sebagai mewakili orang-orang yang menyokong Sayyidina Ali, menyatakan bahawa Sayyidina Ali turun daripada jawatan khalifah. Maknanya saya membuat pengakuan bahawa Sayyidina Ali bukan khalifah. Dah tidak lagi jadi khalifah. Bila Abu Musa turun, naik pula di tempatnya Amr bin Al-As untuk memberi ucapan. Amr bin Al-As yang terkenal sebagai seorang ahli politik yang bijak. Amr bin Al-As mengatakan, baiklah, kita tadi sama-sama telah dengar wakil daripada penyokong Sayyidina Ali, sahabat kita Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, membuat kenyataan Sayyidina Ali dah tidak lagi jadi khalifah. Maka Amr bin Al-As mengatakan, tidak wajar bagi sesuatu umat tidak mempunyai pemimpin. Tidak wajar. Maka dengan itu, saya sebagai mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan membuat pengakuan dan kenyataan bahawa Muawiyah lah yang menjadi khalifah. Sebab dasarnya sesuatu umat tidak boleh tak ada pemimpin. Senang cakap. Jadi jamaah dirahmati Allah. Majlis tahkim ini digunakan sebagai hujah yang memburuk-burukkan Amr bin Al-As. Tengok, Amr bin Al-As, sifat pembohongnya daripada sebelum Islam dibawa-bawa sampai sesudah Islam. Jadi ini hujah yang paling kuat bagi mereka untuk membenci Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jamaah dirahmati Allah. Kita tidak nafikan peristiwa majlis tahkim sebagaimana yang disebutkan tadi, antara detik-detik hitam dalam sejarah umat Islam. Tapi ia bukan bermakna membolehkan kita untuk memburuk-burukkan para sahabat. Sedangkan mereka ini para sahabat, orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita nak memburukkan para sahabat? Maka itulah jamaah yang dirahmati Allah. Bagi kita, baik Sayyidina Ali mahupun Muawiyah, baik Abu Musa Al-Ash'ari mahupun Amr bin Al-As, mereka ini adalah orang-orang di pihak yang benar. Mereka nak mencari kebenaran. Mungkin sejarah diputar belitkan oleh orang-orang tertentu
yang mempunyai motif yang tertentu. Tujuan-tujuan mereka. Dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita, biar kita bertawakuf. Biarlah. Dalam sebuah kitab yang cukup indah, Syubuhat Haulat Tarikh Islami, iaitu yang boleh dikatakan salah faham terhadap sejarah Islam dan sebagainya. Malah penulis sampai menyatakan, tidak wajar bagi kita umat yang terkemudian yang tidak pernah melihat Sayyidina Ali, yang tidak bertemu dengan Muawiyah, yang belum pernah bercakap-cakap dengan Abu Musa, bahkan yang tak pernah langsung bergaul dengan Amr bin Al-As, kita nak menuduh mereka. Siapa kita? Jadi jamaah dirahmati Allah. Inilah 3 poin, 3 hujah yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Amr bin Al-As. Jamaah yang dirahmati Allah. Pada tahun 43 Hijriah, sahabat hebat ini, Amr bin Al-As radhiyallahu an, wafat. Dan wafatnya beliau juga di Mesir. Selepas peristiwa majlis tahkim ini selesai dan sebagainya, beliau terus menetap di Mesir. Jamaah dirahmati Allah. Kita ingin melihat kata-katanya yang pernah beliau luahkan sewaktu beliau sakit. Yang mana sakitnya akhirnya membawa kepada kewafatan beliau. Apa kata-katanya jamaah dirahmati Allah? Pada mulanya, dia mengisahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Menceritakan, meluahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Pada mulanya saya merupakan seorang kafir. Seorang malah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci Rasulullah. Sekiranya saya mati pada ketika itu, saya adalah merupakan penghuni neraka. Penghuni neraka. Lalu hidayah Allah kurniakan kepada saya, sehingga saya masuk Islam, sehingga saya amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak mau terpisah daripada Islam. Saya dapat hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat memandang baginda. Saya dapat mendengar kata-kata baginda. Seandainya Allah mengampunkan dosa-dosa saya, menjadilah saya sebagai seorang ahli syurga. Tapi saya yakin Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saya amat berharap untuk menjadi penduduk syurga, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akhirnya berdoa, "Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah," kata dan doa Amr bin Al-As, "aku ini ya Rasulullah, orang yang bergelumang dengan dosa, maka ampunilah aku. Maafkanlah segala kesilapan-kesilapanku. Aku tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, maka maafkanlah aku. Sesungguhnya aku beriman kepadamu ya Allah, tidak selainmu. Aku amat mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam." Inilah jamaah yang dirahmati Allah.
antara ucapan dan doa yang diucapkan oleh beliau tidak lama sebelum beliau wafat. Wafat di Mesir pada tahun 43 Hijriah. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhirnya bagi kita usah berhujah, usah berhukum. Contoh tauladan yang baik itulah yang kita ambil daripada para sahabat. Pastinya kita jauh daripada mereka. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu kelebihan. Satu kelebihan. Rasulullah mengenali mereka, itu satu kelebihan. Kita wajar mengucapkan setiap kali nama mereka disebutkan, wajarlah kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Kita berhenti di sini jamaah. Mudah-mudahan sekelumit daripada sejarah hidup Amr bin Al-As dapat kita ambil kebaikan-kebaikan dan contoh tauladannya untuk kehidupan kita juga. Pentingnya umat Islam ini bersatu, berpadu dalam menghayati ajaran Islam itu sendiri. Sekali lagi terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.